Pada masa sama juga saya pun alhamdulillah sangat-sangat sebab tugas saya ini juga bagi peluang saya bawa keluarga saya, mak bapak saya pergi merata-rata tempat, ya. Yang terkini saya alhamdulillah saya dapat bawa mak bapak saya, isteri dan anak perempuan saya, juga makcik saya yang jaga saya masa kecil pergi umrah. Saya memang terharu sangat bila dapat dia orang bawa dia orang ke umrah. Dan ini berkaitan dengan kerja saya sebab kalau saya tak kerja dengan AirAsia, nak pergi umrah tu susah sikit lah, tapi alhamdulillah dapat, ya. So inilah adalah cara kehidupan saya setakat ni. Memang penat tapi menyeronokkan, memang menyeronokkan. Macam Cik Zul tengok dia bangga dengan building, tapi dia enjoy that. So tapi saya enjoy dengan kerja ni sebab saya jumpa ramai orang dan saya bekerja dengan ramai orang dan peluang dia merata-rata, ya. So itu sedikit latar belakang kerjaya saya, ya. Okay. So soalan kuis saya, okay. So daripada nak jadi bus conductor, sekarang ni jadi dapat nak naik bus free, tak dapat naik kapal terbang free. Sepanjang ni boleh tak beritahu saya apakah pekerjaan pertama saya? Apakah kerjaya pertama saya? Okey, sila jawab dan cikgu tolong perhatikan. Bellboy, betul. Itulah kerjaya saya ingat sampai sekarang. Pengalaman kerjaya pertama adalah bellboy, betul. Dan walaupun saya bellboy, saya banyak belajar masa tu dan saya sangat-sangat suka kerja tu sampai sekarang, ya. So apa yang saya nak katakan dalam kerja ini, walaupun apa berjaya yang kamu buat, sama ada kamu jurutera, bellboy ataupun business analyst, financial analyst ataupun HR, there's always a positive side of it. There's always something that is fun about it, ya. Tapi orang banyak cakap, oh kerja ni teruk lah, tak. Semua kerja memang susah. Tetapi semua kerja memang susah. Tapi semua kerja ada kebaikannya, ada yang interesting about it, ya. So saya nak anjurkan pada para hadirin kat sini, apa-apa saja yang kamu buat sesungguh hati dan jangan terlalu tertumpu pada kerja saja. Perhatikan keadaan sekeliling dan tengok apa peluang-peluang yang kamu yang ada, ya. Macam saya kerja kat sini, saya tengok ada peluang untuk keluarga saya untuk pergi tempat-tempat yang banyak tempat lah, pergi Tokyo lah, pergi Australia, things like that. Saya biarkan dia orang. So ambil peluang tu, ya. So tahniah kepada Yi Aini Yusof kerana pertama kali yang cepat sekali jawab. Kerjaya pertama saya adalah bellboy. Okay. Itu sedikit perkongsian pasal kerjaya saya. Ada tak soalan apa-apa untuk berkenaan dengan kerjaya saya? Gementar nak bawa kapal terbang, Hayati Ahmad. Okey. Okey, saya akan ceritakan sekejap lagi. Berdasarkan kata-kata motivasi, saya akan cover pasal gementar bawa kapal terbang ni, ya. Okey. Ada soalan apa-apa? Itu saja perkongsian saya, Tuan Moderator, Cikgu Yun. Okey, terima kasih Tuan Haji Yazid atas perkongsian berkenaan dengan latar belakang pekerjaan yang Tuan Haji Yazid alami sebelum ni. Sebagai bicara terakhir, eloklah sekiranya ahli panel memberikan kata-kata semangat dan nasihat kepada murid-murid agar mereka sentiasa bermotivasi dalam belajar dan mengejar impian masing-masing. Kita persilakan panel yang pertama, Encik Zulkarnain, untuk terima kasih Cikgu Yun. Okey, sebelum saya bagi kepada murid. Okey, sebelum saya teruskan kata-kata motivasi semangat kepada anak-anak kita ni, saya ingin tambah sedikit pasal kerjaya saya. Tadi saya ada berkata cita saya pada awalnya ingin menjadi pegawai tentera, betul? Okey, tetapi tak dapat pada itu. Saya tak dapat masuk MPD dan saya teruskan kerja saya sebagai jurutera. Tapi sambil saya bekerja sebagai jurutera 22 tahun ni, saya juga adalah bekas, saya menyertai pasukan pegawai
sukarela sukarela dibawa di Regimen Askar Juta Diraja. Selama hampir seingat saya 13-14 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai tentera secara sukarela. Alhamdulillah lah, maknanya kurang saya menjadi engineer dan juga saya jadi pegawai tentera di dalam Regimen Askar Juta Diraja walaupun sukarela 13-14 tahun. Okey, pada adik-adik, anak-anak kita maknanya sini kita boleh buat kalau kita tidak menguruskan masa, kita berdisiplin, insya-Allah kita boleh buat kerja lebih daripada satu dalam masa yang sama. Okay, saya kerja sebagai jurutera, saya berkhidmat sebagai pegawai tentera sukarela di Regimen Askar Juta Diraja selama 13 tahun lah. Ingat saya. Sekarang ni saya dah bersara lah dalam untuk Regimen tentera sukarela. Alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan motivasi yang katakan, ya kita sudah maklum bahawa anak-anak kita sekarang ni dalam keadaan mood PDPR. Mood PDPR yang pada saya, anak saya sendiri pula. Saya nampak jemu je ni, malah rajin tengok cikgu bagi, adanya kelas, adanya kerja rumah, kerja sekolah. Tapi nampak momentum tu agak slow. Tu kadang-kadang saya nasihatkan kepada anak saya, petang-petang tu akak pergi keluar, jalan-jalan ambil tengok keadaan hijau kan. Jangan terlalu stres dengan pelajaran. Kita kena enjoy. Sebenarnya. Enjoy. Kalau kita rasa seronok, fun. Seronok kan dengan macam-macam lah. Sebenarnya untuk anak-anak kita, kalau kita ni sebenarnya jangan malu. Kalau kita ada masalah ke apa, jangan malu untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa. Kan? Sebab sini kita nak, macam mana kita jadi satu keadaan yang positif. Walaupun kita positif, pastinya kita akan ada masalah yang akan kita hadapi. So, kita jangan malu bercerita, berkongsi dengan ibu bapa. InsyaAllah ibu bapa akan fahamlah dengan masalah kita. Yang keduanya, cuba kenangkan pengorbanan ibu dan ayah kita yang membesarkan kita selama ni. Pejam mata anak-anak, pejam mata anak, apa yang telah mak ayah lakukan kepada kita membesarkan pada kita kecil sampai kita sekolah ni. Usaha mencari wang ringgit untuk sekolahkan kita, berikan makan minum, kan. Kurang-kurangnya kita boleh fikir gitu, kita pejam mata, kita rasa sentak, kita boleh, aku nak membantu, nak berjaya, aku boleh bantu. Keluarga aku boleh bantu. Membalas balik jasa mak ayah aku ni. Nampak? Kalau kita termotivasi sendiri secara positif, secara tak langsung. Okey? Yang keduanya, yang ketiganya, kita jangan cepat rasa jemu atau putus asa dalam satu perkara. Kalau tak dapat, cuba lagi. Cuba. InsyaAllah akan ada jalan pencahayaan. Because for me, don't ever limit your challenge, but you must challenge your limit. InsyaAllah you akan berjaya lah. Jangan you rasa tak boleh. Tak boleh lah. Contohnya anak-anak saya faham. Macam subjek matematik kan. Matematik, susah lah. Susah tak buat latihan. Macam mana? Kan? Cuba sebenarnya. Kan? Jangan putus asa. Yang keempat ni, jangan malu bertanya. Tak faham, tanyalah. Tak faham, tanya. Jangan malu. Terutama pada cikgu. Jangan malu tanya pada cikgu. Dan juga kawan-kawan pun, janganlah cuba. Kalau ada kawan-kawan kita ni tanya pada cikgu, kawan-kawan ni akan tanya, nak tunjuk pandai. Jangan gitu, jangan tak elok. Sikap yang gitu kita kena singkir, kita kena buang. Kita main beri support balik. Baguslah kawan aku tanya soalan tu. Aku pun tak dapat nak tanya soalan. Kita itu pada cikgu. Nampak itu? Jangan malu bertanya. Faham tak anak-anak? Betul tu. No pain, no gain. Wah, tu yang terbaik. Betul. No pain, no gain. Kita usaha tanda kejayaan anak-anak. Sebab saya sendiri pun berusaha untuk saya berada sekarang ni lah. Bukan senang menjadi engineer pun. IR tu, pangkat IR tu. Engineer, okay, sebelum tu saya IR orang tanya, apa tu IR? IR. Okay, IR tu sebenarnya engineer. Maknanya dia dalam bahasa Jerman. Engineer. Maknanya Jerman cakap engineer. IR lah dia ambil ejaan dia INGNIEUR. Engineer. So ambil awal dan IR. Engineer lah. Itu sebenarnya IR tu, orang kata apa tu IR? Engineer sebenarnya. Okay, tanggungjawab tu. So maknanya saya sendiri kena fokus, tak jemu. Kalau ada contoh saya nak design satu bangunan, saya kena usaha, kendak. Saya nak cuba sampai berjaya.
Dan bila dah siap drawing saya semua, saya design sendiri untuk motivasi. So saya akan pastikan apa yang saya reka bentuk, apa lukisan saya keluarkan, kontraktor ditapak guna pakai. Maknanya saya tak jemu lah. Dan juga sama-sama saya sendiri tak malu bertanya pada senior-senior engineer saya yang lama-lama, kan? Saya kata, ya ada masalah walaupun saya dah hampir 22 tahun saya berkhidmat dalam kejayaan ini. Tapi ada perkara-perkara yang saya tak jelas ataupun saya tak pandang, saya akan buat rujukan kepada sahabat-sahabat saya yang lain, kepada senior-senior saya yang lain dalam perkara ini. Okay, anak-anak jangan malu bertanya. Kerana malu bertanya sesat jawabnya. Okey. Dan juga sama kalau untuk sekarang ni kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM insya-Allah tahun depan bulan 3 macam anak saya ni tahun depan SPM ni. Okey, sebenarnya untuk jadi pelajar cemerlang antara yang saya kongsi di sini, semua sudah maklum. Pertamanya kena bijak uruskan masa. Okey? Kena bijak uruskan masa, mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kena uruskan masa. Waktu start pada awal pagi sampai sebelum nak tidur tu. Kena uruskan mana masa untuk belajar, mana masa untuk bermain, mana masa untuk menonton televisyen, mana masa nak main game. Saya tahu sekarang ni zaman generasi Z sekarang ni main game. Anak saya pun main game. Saya tak ada masalah. Tapi saya kata anak saya main game bermasa. Bukan main game 24 jam. Tak ke mana pun. Sebab saya dulu pun, zaman saya student pun saya main game. Main game komputer saya. Tapi bermasa. Saya main game dalam sejam 2 jam. Tapi main game, belajar. Belum seimbang lah sebenarnya. Maknanya kena bijak uruskan masa banyak anak-anak. Okey, yang keduanya perlu buat persediaan awal. Okey, cara saya persediaan awal saya macam contohlah besoknya dah tahulah. Dah tahu dah untuk subjek sejarah. Okey, contoh. Besok mungkin cikgu akan terangkan tentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Contoh So malam ni saya akan tengok dalam 5-6 muka surat yang pertama untuk subjek untuk pelajaran besok. Saya akan tengok dulu. Saya tengok baca. So kurang-kurangnya saya dah absorb lebih kurang maybe 30-40% lah daripada ilmu tu. Besok kelas cikgu terangkan lagi bertambah lah. Nampak tak? Itu kita kena buat persediaan awal lah. Dan juga persediaan untuk peperiksaan. Nampak di situ. Okay, masing-masing cara. Tapi cara saya gitu sebenarnya. Daripada dulu dan juga persediaan saya gitu. Maknanya untuk subjek besok malam tengok. Rujuk balik buku. Tengok. Supaya kita dapat absorb apa yang lagi mudah. Besok cikgu terangkan kita nampak. Yang ketiganya perlu hormati guru. Paling penting guru, ibu bapa dan orang yang lebih tua. Kena faham sama guru. Tinggi sini saya pun masih lagi hormat guru-guru lama saya dan masih lagi berhubung. Walaupun dah saya rasa hampir 30 tahun untuk saya tinggalkan zaman sekolah, alhamdulillah saya masih berhubung dengan guru-guru saya yang lama. Sebab bagi saya kejayaan guru ni adalah kejayaan yang paling saya hormati, profession yang paling saya hormati lah. Kena faham tu sebenarnya. Kalau tak ada guru, siapa? Mana datangnya doktor? Mana datangnya engineer? Mana datangnya accountant? Mana datangnya pegawai komputer? Mana datangnya pilot? Semuanya bermula dengan guru. Hormatilah guru. Kena faham tu anak-anak. Dan keempat, kita kena siapkan segala ketugasan kerja rumah yang guru suruh kita buat dan tempoh masa yang telah tetapkan. Jangan tangguh-tangguh. Maknanya kalau cikgu kata kena hantar lagi 3 hari, kalau boleh siapkan awal. Kalau boleh. Kan? Ini dengan membawa masa tengok nanti dulu lah, jangan. Itu tidak baik sebenarnya. Sebab perkara macam gini memberi impak negatif pada kita pada masa yang datang. Bertangguh. Jangan tu anak-anak. Okey, bersungguh. Dan terakhir maknanya berikan tumpuan sepenuhnya dalam pelajaran. Fokus. Sebab anda semua sekarang ni pelajar. Okey, masalah untuk belajar saja. Okey, jangan ingat lain, jangan. Yalah sekarang ni dengan zaman-zaman gadget, zaman-zaman K-pop macam-macam K-pop apa BTS lah saya tengok Saya ingat BTS ni Bandar Tasik Selatan. Rupanya BTS nama kumpulan Korea mati-mati saya ingat BTS ni Bandar Tasik Selatan. Okey, beri tumpuan anak-anak sebab kelalaian yang anda buat pada hari ini menyebabkan anda akan menyesal pada kemudian hari. Percayalah. Kena faham tu. Gunakan sebab anda masih pelajar, tumpukan pada pelajaran.
kan? Jangan kata orang tu membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah sebenarnya. Tak ada makna sebenarnya tu, semua tu. Okey, soalan saya dapatkan ada soalan kuis untuk ni. Soalan kuis saya yang terakhir. Soalan terakhir boleh je Cikgu Yunus? Soalan kuis? Boleh, silakan soalan terakhir. Okey. Soalan terakhir. Okey. Soalan terakhir sila nyatakan dua sahaja antara ciri pelajar cemerlang yang telah saya sebutkan tadi. Dua. Tadi saya sebut 5 nyatakan dua saja antara ciri pelajar cemerlang yang telah saya sebutkan tadi. Wah, ini sampai mantap sampai 5. Saya minta 2, dia bagi 5. Saya punya Hafizah Ahmad Noh. Ya, ini kalau pelajar ni ini kalau pelajar dia cikgu minta 2, dia bagi 10 ni. minta 2. Dia bagi 5. Tapi sebenarnya tak menjawab soalan. Saya minta 2 bagi 5. Macam mana tu Okey, balik kepada moderator kita. Okey, Cikgu Yunus. Baik, terima kasih kepada Zulkarnain atas kata-kata tersebut. Semoga dapat membantu meningkatkan motivasi murid-murid untuk mengikuti sesi PDPR dan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh selepas ini. Tips-tips yang diberikan tu pun boleh kita jadikan panduan murid-murid dalam berhadapan dengan situasi pandemik sekarang di mana kita kena PDPR belajar secara online. Jadi jangan, kata kuncinya jangan bertangguh dalam setiap aktiviti yang kita laksanakan. Seterusnya saya mempersilakan Tuan Haji Yazid bin Misnan untuk menyampaikan nasihat beliau. Dipersilakan Tuan Haji Yazid. Terima kasih Cikgu Yun. Okey. Nasihat saya siapa-siapalah, walaupun anak buah saya semuanya, saya akan bagi satu nasihat yang sama juga ya. Jangan jadi macam saya ya. Walaupun sekarang ni saya ada kerja, people banyak cakap you have a dream job. Semua orang nampak gembira dengan kerja saya. Semua orang suka kerja saya ya. Mak bapak saya suka dengan kerja saya sebab dia orang pergi mana-mana. Anak-anak saya, isteri saya suka dengan tugas saya. Memang it's a dream job. Memang sangat gembira dengan kerja ni. Tapi yang tak nampak kerja ni memang susah. Walau apa pun saja yang kamu buat, saya kata jangan jadi macam saya. Saya masa kecil dulu, umur masa 8 tahun, saya punya dream untuk jadi bus conductor. Okay? But what I'm asking everybody is dare to dream. Dare to dream. Set target, ada dream yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagusnya. Ya? Sebab apa sekarang bos saya sekarang ni, Tan Sri Tony Fernandez adalah bos saya sekarang ni. He is the guy lah. Kalau nak cakap pasal dare to dream ni, dia lah yang sekarang ni kalau tengok dia punya lifestyle, dia punya cara, he's living dia punya dream lah. He's living, in fact, they're living our dream. Our dream. When they cakap everybody can fly and things like that, memang itu dia punya dream dan kita dah capai dream tu ya. Jadi nasihat saya bagi semua, jangan malu untuk dream. Kalau rasa-rasa tadi ada kata gayat lah nak bawa kapal terbang, kalau betul kamu nak bawa kapal terbang, work towards it. Dare to dream. Jangan dream sajalah. Dare to dream maknanya maksudnya kena letak usaha lah. Contohnya ni ada saya nak bagi seorang pada rakan di tempat kerja saya lah ya. Kita orang punya Wonder Boy, First Officer Kugan. First Officer Kugan ni, masa dia mula-mula masuk AirAsia, dia adalah office boy. Dia adalah office boy. Mungkin kalau adik-adik ni mungkin tak set dream tu lah bagi jadi office boy sebab office boy ni memang kerja yang tak glamour ya. Memang kerja yang tak glamour. Hantar surat, hantar barang here and there and things like that. Tetapi dia punya dream adalah untuk bawa kapal terbang. Ya. Dia tak tahu apa pun, dia tak tahu apa pun, dia punya pencapaian akademik pun okey saja. Tak ada financial support itu, tapi bila dia kerja dekat AirAsia, dia kata dia nak jadi pilot, dia nak bawa kapal terbang. Dan kami masukkan dia kepada Flying Academy. Dan dia punya skill tak banyak sangat, dia tak berapa buat best. Dia ambil periksa untuk dapatkan lesen kapal terbang tu 7 kali. 7 kali untuk dapat lesen penerbangan. Tapi tak kisahlah 7 kali ke daripada mana dia datang, daripada office boy. Tapi sekarang ni he is flying the airplane. Ya, dia adalah first officer kami.
ya. Dan dalam tim kami pun kami banyak kaum wanita. Banyak orang kata kerja pilot ni adalah untuk kaum lelaki. Tak, again, kalau macam tadi ada seorang tadi adik rasanya dia kata takut bawa kapal terbang. No. I ada example. Saya tahu banyak contoh pilot perempuan dalam tim kami yang betul-betul berkaliber. Malahan dia orang lebih baik daripada kebanyakan pilot lelaki. Bukan setakat pilot saja. Kalau tengok gambar yang kat tengah-tengah tu ya. Yang ni daripada pilot, daripada pramugari, daripada flight engineer. Ya, flight engineer ni kalau dia orang tak kata flight kapal terbang tu tak boleh terbang lah. Kalau kapal terbang tu nak terbang, dia orang yang cakap boleh, okey, kapal terbang ni boleh terbang. Ya. Daripada pilot, pramugari, flight engineer, semua perempuan. Ya, semua perempuan. So kebanyakan saya rasa kebanyakan adik-adik wanita perempuan kata kerjaya wanita adalah terhad. Tidak ya, tidak. So saya kata dream. Apa-apa nak buat pun dream to be that, then you put effort, you should be able to do that ya. Yang latest sekali ya, dare to dream tu dalam company company kami ada this dare to dream ambassador. Kebetulan beberapa tahun lalu kami tanya Dato' Azizo, kata what's your dream? Dia kata you want to be the best in the world, you want to be the best cyclist. Dan kami sokong dia dan kami jadikan dia kami punya dare to dream ambassador. Ya. Alhamdulillah, baru-baru ni dia mengharumi nama negara kita Malaysia di peringkat Olimpik. Dia adalah antara sprinter basikal yang terbaik di dunia. Okey. Tapi kalau nak ikutkan ada juga masa tu dia cakap tak boleh nak compete dengan orang-orang Eropah, badan dia orang lagi besar, tubuh dia orang lagi sesuai untuk basikal. Tapi dia ada dream untuk jadi juara dunia dan alhamdulillah dia dah jadi juara dunia. So nasihat saya pada adik-adik, apa pun saja yang you all nak buat, apa-apa saja you terfikir nak buat, usaha ke atas tu. Dare to dream. Dare to dream. Kalau ada yang nak dream jadi prime minister, dream to be a prime minister and work towards that. Ya. Itu adalah nasihat pertama saya. Set a high dream. Set a high dream and jangan pandang remeh pada diri sendiri. Jangan pandang remeh pada diri sendiri. Ya. Macam saya dulu saya kata, in fact ada orang cakap okey, kejayaan ni, benda ni akan boleh buat pada untuk laki-laki saja, untuk perempuan saja. In fact ada yang cakap, lawyer adalah untuk kaum India saja dan sebagainya. Tak. Walaupun macam saya, contoh pada saya, masa saya minat volleyball. Volleyball kebetulan tak ramai Melayu, kaum Melayu yang excel dalam volleyball. Tetapi dalam saya masuk volleyball, saya wakil Intel dan kami berjaya jadi Johan Malaysia Volleyball Federation sekali dan saya dalam tim tu. So tak kalau saya boleh buat, semua orang boleh buat ya. Okay, chase your dream. Betul tu Venon ya. So nasihat saya yang kedua, next slide please. Okay, dah dream tu kita kena tengok kita punya attitude. Because kalau dalam bahasa Inggeris cakap your attitude, not your attitude will determine your altitude. Maknanya sikap kamu, itulah attitude sikap kamu adalah penting. Sikap kamu dan bukan kebolehan kamu akan menentukan kejayaan attitude tu ketinggian kejayaan kamu ya. So sikap kamu, kalau kamu ada dream, kamu bersungguh-sungguh macam first officer Kuhan ya. Dia punya sikap, dia tak ada kebolehan sangat. Dia tak ada kebolehan akademik, kebolehan akademiknya terhad ya. Dia gagal 7 kali ya. Tapi kenapa dia berjaya untuk jadi first officer? Sebab dia punya sikap. Ya. Sikap. Kalau baru ni dekat Olimpik baru ni ya. Dekat Olimpik baru ni ada satu sprinter wanita perempuan 200 meter. Dia ada kebolehan, dia boleh menang tempat pertama. Tapi dia pada 10 meter terakhir dia jogging. Kemudian orang lain pas dia dan dia tak berjaya untuk layak ke pusingan akhir ya. So that's what kalau saya nak nasihatkan ke semua yang ada kat sini
your attitude, sikap kamu tu, pentingkan sikap kamu, bukan kebolehan kamu. Kebolehan kamu mungkin tak akan mendapatkan kamu ke arah kejayaan. Dia akan membantu, betul, kebolehan kamu akan membantu. Tetapi sikap akan menentukan kejayaan kamu, ya. So itulah nasihat saya. Satu, ada dua saja saya punya nasihat. Satu is dare to dream, ya, dare to dream and dream big, dream big. Kemudian yang kedua, sikap kamu, your attitude, not your attitude, bukan kebolehan kamu yang akan menentukan sejauh mana kejayaan kamu, ya. So itu nasihat saya pada para hadirin sekalian, pada adik-adik dan ya. So sekarang ni orang kata EMCO, ada yang cakap tadi, oh mood dia kurang sikit, rendah sikit. Bagi saya pun dalam EMCO kan, tapi saya pilih mood saya sendiri. I don't want to be, I tak mau jadi fikir malah rasa down and things like that. Pagi tadi bangun, I pilih punya attitude. Lepas dari subuh baca Quran, then I pergi kayuh basikal, ya. Ini gambar yang saya tunjuk ni gambar saya. Kayuh basikal mountain biking, ya. Di bukit yang paling kedua tinggi di Pulau Pinang. Saya tak ada kebolehan, stamina saya tak ada apa pun. Saya dah tua. Tapi sikap untuk kata okey, saya nak sikap kata tak nak, saya nak sampai ke atas bukit tu. So kayuhlah pelan-pelan, tak kisahlah, tapi sampailah atas bukit tu. So that's what I mean. Your mood semua tu semua adalah pilihan kamu, ya. Dalam keadaan seperti sekarang ni, ya, kata you feel down and things like that because you choose to be down. Okay? Bagi saya tak nak feel be down. Saya buatlah ni pagi tadi kayuh basikal. Ni insya-Allah petang ni kalau boleh saya nak start motor, pusing-pusing sikit. Okay? So choose. It's all up to you. The dream is up to you. The attitude is up to you. The attitude is also up to you. The altitude also up to you. Okay? Kalau you nak positif benda-benda tu, dia akan jadi positif. Kalau dia nak negatif, kalau kamu nak kata nak negatif, dia akan jadi negatif. Itu semua terserah pada kamu. Okay? Jadi Cikgu Yus, itu saja Cikgu Yun, itu saya punya nasihat, kata-kata perangsang pada adik-adik. Walaupun dalam keadaan yang sekarang ni, saya tahu memang susah bagi semua orang, tetapi jangan terpengaruh, okay? Drive yourself, you pilih sendiri which attitude you want, which mode you want to be. You nak gembira ke, you nak sedih ke, terserah pada kamu. Okay? Alright. So soalan terakhir saya, soalan quiz saya, ya, soalan quiz saya yang terakhir. Okay. Apa soalan quiz saya? Okay. Soalan terakhir saya, apakah yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Apakah yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Bagi saya. Pendek saja jawapannya tu. Sikap atau attitude. Betul. Sikap atau attitude. Ya? Jai Tashri Ravindran. Cuba naikkan nama dia. Okey, tanya. Kenapa adik ni asyik Jackie Chan saja. Okey. Ya, yang lain semua betul. Willpower, disiplin tu betul-betul. Cita-cita usaha betul. Semua tu betul. Adab, Masya Allah, itu memang betul. Walaupun kamu dah berjaya, please perhati adab. Seperti yang dia rasa cikgu-cikgu pun cakap macam tu. Okey, tahniah kepada Izan Abdul Razak. Izan Abdul Razak yang paling cepat jawab. Apakah soalan saya, apa yang paling penting dalam usaha mencapai kejayaan? Jawapannya adalah attitude ataupun sikap, ya. Terima kasih. Okey, Cikgu Zun, Cikgu Yun, kepada cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz atas perkongsian nasihat beliau sebentar tadi. Yang macam mana pun yang penting sikap kita, ya, untuk merubah diri. Orang lain tak mampu mengubah diri kita, melainkan diri kita sendiri saja yang mampu mengubah diri kita. So betulkan sikap kita daripada awal, ya. Murid sekalian. Okey, hadirin dan sekalian, sebelum berakhirnya program, saya buka kepada sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang boleh diutarakan kepada ahli panel kita, boleh tulis di dalam ruangan komen kalau ada yang nak bertanya sebagainya. Ada? Oh,
tak ada pula. Kita bagi peluang kepada ataupun guru-guru, ibu bapa, AJK PIBG yang ada kemusykilan, soalan nak bertanyakan berkaitan dengan bidang kerjaya. Tadi saya nak celah moderator kita. Tadi saya tengok dia ada soalan ni. Macam mana kalau bangunan runtuh? Apa tadi saya buat tadi, rumah runtuh tadi. Saya ada perasan dia. Kan? Ada tadi masa saya tu saya scroll balik ada, saya lupa siapa yang tanya. Kalau bangunan runtuh, sebenarnya kalau saya ni lebih kurang seringkanya. Kalau bangunan runtuh, kita akan adakan satu siasatan dipanggil. Maknanya selalunya pihak contoh bangunan runtuh. Siapa pemilik bangunan tu? Kalau sekolah, contoh saya nak sekolah runtuh, biasanya yang akan datang adalah JKR bahagian bangunan, unit pendidikan. Dia ada untuk khusus ni. Dia akan juga dia link dengan unit forensik bangunan. Biasanya lah JKR lah sebab bangunan, kita kena faham bangunan kerajaan ni di bawah clear SOD lah JKR. Dia akan datang, dia tengok bangunan runtuh. Dia akan tengok, pertama dia akan tengok lukisan saya. Tu penting tu, engineer lukisan. Dia panggil engineering detail drawing. Dia tengok. Lepas tu dia tengok juga dengan SBIT drawing. Lepas tu dia akan buat SBIT drawing. Dia akan buat analisis dan dia akan tengok adakah kontraktor ni mengikut menepati lukisan yang saya keluarkan, engineer ni. Biasanya kalau engineer saya sendiri design, dia ada safety factor. Maknanya kalau load, contoh macam sekolah dalam 3 km per meter square, jadi ada kiraan dia lah. So saya akan jadikan 5 lebih, maknanya dalam 1 meter persegi tu, kita berdiri tu, dia boleh menampung dalam 30 kilo lebih kurang. Berat tak berat, lebih kurang 30 kilo macam gitulah. Okay. So lepas tu dia akan buat siasatan lah, kiraan semua. Adakah tu mengikut garis panduan ditetapkan. Okay. Andai kata biasanya yang berlaku bila kontraktor ni tidak mengikut lukisan, tu bahaya. Itu berlaku keruntuhan tu. Okay. Dan juga pihak JKR dia akan jadikan ujian macam-macam. Dia akan buat macam hammer. Ujian hammer, sound hammer tu. Okay, kita tentukan kekuatan konkret. Semua macam mana kita akan buat. Lepas tu dia akan buat satu laporan. Apa puncanya bangunan runtuh. Kalau anda kata punca daripada saya, contoh. Tadi saya nak menjawab sebab saya cakap kami ni, engineer ni, di bawah Akta Juta tahun 1967 saya silap lesen saya kena digantung. Lesen saya tu ayah tu kena tarik. Digantung sementara atau ditarik seumur hidup. Itu. So that's why bila saya, walaupun saya dah banyak kali design bangunan, sekolah, masjid dan macam-macam, saya design pun tetap buku rujukan di sebelah saya, belah kanan. Saya design contoh, hari ni saya nak design kelang katakan. Saya tetap ada buku yang saya rujukan sebelah kanan saya. Takut saya terlepas pandang. Sebab kita ni manusia ni bukan semua kita ingat. Ada yang kita lupa sebab pandang itu membahayakan. Sebab memberi risiko pada saya. Lepas tu antara dari tekankan, kena buat persediaan awal sebenarnya. Itu sebenarnya persediaan awal paling penting kali. Maknanya kalau saya dapat drawing arkitek, persediaan awal saya akan study drawing arkitek. Mana kedudukan bilik, mana kedudukan tangga, tinggi bangunan tu apa. Okay, saya tentukan, okay, saya beam ni, ini drop macam mana, barulah saya design saya punya part maksudnya software. Itu sebenarnya. Itu benda perkara yang perlu saya buat ni, perkara yang saya buat ni untuk mengelakkan berlaku dia. Bencana tu bangunan runtuh. Sebab tu saya kata awal-awal tadi. Oh, bangunan cantik. Contoh KCC contoh. Wah, bangunan cantik. Siapa arkitek dia? Betul lah? Tapi kalau bangunan runtuh, siapa engineer dia? Antara kami ni, macam saya ni. Dia tanya. Itu risiko dia. Tapi saya seronok lah. Sebenarnya saya seronok. Sebab kurang-kurangnya saya boleh berfikir, main dengan data kan. Sama tadi macam-macam, saya merangka kerja. Kata orang tu bila fikir ni, otak lambat nyanyuk sebenarnya. Kan, banyak berfikir. So itu Tuan Haji. Kan Tuan Haji Ya, Tuan Haji ni banyak fikir, ingat memang handsome. Kalau bandingkan tu, orang tak percaya macam Haji ni umur 60 tak ada, 50 tak, mungkin dalam 45, 46 tu. Segak lagi orangnya ni. Tuan Haji? Ni kena belanja makan ni, Kena dekat mana? Padang Kota. Boleh. Kandang. Rojak persembur. Kalau nak bayar, kalau bila nak bayar tersembuh lah.
Saya pernah terkena. Oh, sedap tu. Memang sedap, memang sedap. Okey Tuan Haji, apa nak tambah Tuan Haji? Kita ada satu soalan kita ada kita tak saya yang tu dah betul lah. Okey. Kita ada satu soalan daripada adik saya Aman Nabil ya. Dia kata macam mana nak mengatasi ketakutan dalam diri kita. Okey. Ketakutan ni semua orang ada takut ya. Ada satu saja yang kita kena takut, yang perlu ada pada diri kita. Kita kena takut pada Allah. Kita kena takut pada Tuhan. Itu bagi saya itu saja ya. Ketakutan ni pada diri masing-masing. Tapi kalau orang cakap macam mana nak mengatasi ketakutan? Jangan fikir pasal bagi saya, jangan fikir pasal ketakutan. Apa dalam kerjaya saya, dalam hidup saya tak fikir apa yang saya takut. Saya fikir apa my strength. I always think about my strength. I always focus about my strength. Saya selalu fokus dengan kebolehan saya. Apa yang saya berani? Apa yang saya boleh buat? Ya. Pada anak-anak buah saya di tempat kerja pun saya cakap masa saya menguruskan dia orang, saya tak akan tengok pada kelemahan mereka. Saya akan bina dia orang punya kerjaya, dia punya development plan semua tu atas dasar strength dia orang. Saya akan fokus pada strength dia orang, kekuatan dia orang, bukan kelemahan, ya. Itu kalau macam soalan adik Amar tadi, macam mana kita nak mengatasi ketakutan, jangan fikir pasal takut. Kita fikir apa yang kita boleh buat, ya. Kalau nak takut pun takut pada Allah saja, ya. Itu saya punya nasihat untuk mengatasi ketakutan. Ini berkaitan dengan soalan yang satu lagi yang ditanya oleh adik Hayati rasa. Dia kata Encik Yazid pernah bawa kapal terbang tak? Pernah nak jatuh tak? Kata setiap kali saya kata pernah bawa kapal terbang dan pernah tak kapal terbang nak jatuh. Macam saya cakap berkaitan dengan soalan ini, saya tak pernah fikir pasal tu. Saya tak fikir pasal negatif. Jarang saya fikir pasal negatif, ya. Bila naik kapal terbang saya tak fikir kapal terbang tu akan jatuh. Ya. Saya fikir okey, kapal terbang ni akan bawa saya ke destinasi. Jawab soalan yang kata pernah tak saya bawa kapal terbang? Saya tak pernah bawa kapal terbang. Saya adalah orang HR. Tapi saya pernah bawa flight simulator. Dan masa saya buat flight simulator tu saya tahu saya tak layak jadi pilot. Sebab masa buat flight simulator tu, the tester bersuruh saya kata bawa kapal terbang ke Dau Mong Airport, Bangkok, ya. Lepas saya bawa berapa lama, tengok saya landing dekat Charles de Gaulle, itu airport dekat Paris. So saya punya bearing sikit lah. So dia suruh landing kat Bangkok, saya landing kat Paris. So masa tu saya tahu saya tak boleh bawa kapal terbang. Ya. So macam atas soalan saya Amar tadi, ya. Jangan takut, jangan fikir pasal ketakutan. Satu kalau nak deal dengan ketakutan, saya nak beritahu, saya dulu takut naik motor. Saya takut naik motor. So apa saya buat? Saya beli Harley Davidson. Saya takut naik motor, apa saya buat? Saya beli Harley Davidson. So saya paksa diri saya naik motor juga. Dah ada Harley Davidson, the ultimate motorcycle. So saya bawa Harley Davidson sampai sekarang. So perasaan takut tu tak ada sebab saya tak fikir pasal takut. Saya fikir pasal enjoyment, pasal kelebihan naik motor Harley Davidson. Okay? So saya harap saya dapat jawab soalan saya Amar tadi. Satu, fikir kepada kekuatan, ya, kebolehan, your strength, not about your weaknesses. Focus on your strength. Second, kalau betul-betul you nak deal dengan your punya ketakutan, face it, ya. Macam saya cakap, saya takut naik motor, saya beli Harley Davidson. InsyaAllah. Okay? Terima kasih. Okey, dah menjawab ya persoalan-persoalan yang telah diberikan oleh murid tu. Jika ada yang masih nak bertanya lagi, boleh tinggalkan di ruangan komen. Baik, rasanya dah tak ada lah ya. Okey, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada IR Zulkarnain bin Osman dan Tuan Haji Yazid bin Misnan atas kesudian berkongsi ilmu kepada kita semua. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pentadbir AJK PIBG, ibu bapa atau penjaga, guru-guru dan murid-murid atas penyempurnaan program ini. Semoga program ini dapat memberi kepada pelajar-pelajar tanamkan impian dan cita-cita. Mintalah restu ibu bapa. InsyaAllah pelajar akan berjaya menjadi orang yang hebat. Carilah mentor dan idola hebat yang boleh jadikan inspirasi untuk kita berjaya. Saya mewakili pihak AJK pelaksana program memohon maaf jika terdapat barang kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Okay, seterusnya kita akan memaparkan senarai pemenang kuis. Boleh
paparkan? Host boleh paparkan? Okey. Okey, berikut ialah senarai pemenang kuis. Pemenang kuis Bicara Inspirasi Kerjaya bersama ibu bapa Aisyah Nurin Syaura, Irdina Syahira, Ani Yusof, Muhammad Aiman Hakim, Syed Ahmad Nabil dan Izan Abdul Razak. Okey, tahniah. Saya mewakili pihak sekolah mengucapkan tahniah kepada pelajar yang berjaya menjawab kuis dengan betul dan tepat. Boleh berhubung dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk urusan hadiah ya. Boleh berhubung dengan Cikgu Juliana. Ada nombor telefon? Nombor Cikgu Nuraini bawah tu. Okey. Ada nampakkan nombor telefon Cikgu Nuraini di bawah tu 0133657598. Ya. Pemenang kuis boleh hubungi guru kaunseling 0133657598 Cikgu Nuraini untuk urusan tuntutan hadiah kuis Bicara Inspirasi kita pada hari ini. Okey, saya ingatkan sekali lagi kepada murid-murid semua, kepada penonton, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam ruangan komen, dalam ruangan chat. Pastikan jangan lupa isi, kehadiran akan diambil ya pada hari ini kepada siapa yang menjoin program kita pada hari ini. Baik, penonton-penonton yang dikasihi sekalian, sebagai penutup tirai, marilah kita saksikan tayangan video Minggu Pendidikan dan Kerjaya 2021 SMK Putra Perdana. Sekian daripada saya, Cikgu Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.